Kamu teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, istighfar. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Okey. Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala salli ala Muhammad. Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, doa. Ikut yang teacher bagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang teacher bagi ni. Ya Allah, Ya Alim. Nampak tak? Teacher ni. Nampak? Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Sesungguhnya kau maha berilmu, maha Sadah tangan semua. bijaksana serta maha cerdas. Maha cerdas. Maha cerdas, kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaan-Mu agar kami mampu menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Amin. Amin. Okey, terima kasih. Okey, baik. Seperti saya stop share sekejap. Okey, baik, seperti yang saya bagi tahu, okey, saya nak hari ni kita masih lagi menggunakan buku teks. Okey, so sedia buku teks. Okey, Akmal boleh dah buang ke mainan awak tu. Okey, letak tepi. Okey, hari ni kita akan guna buku teks. Terima kasih Hadir ya. Okey, boleh buka buku teks muka surat 5. Okey. Semua sediakan buku teks. Hari ni kita akan pergi pada muka surat 5. Okey, semua dah sedia? Dah ada buku teks? Okey, semua dah ada ya? Okey, boleh kita mula. Yang baru masuk, keluarkan buku teks, buka buku teks, muka surat 5. Putri dah ambil buku teks belum? Dah ada belum? Saya tak ada lagi buku teks. Tak apa, kalau tak ada boleh tengok. Siapa yang tak ada tu boleh rujuk yang cikgu share ni, okey? Yang saya kongsikan dalam ni, kat skrin. Yang lain, ada masalah? Tak ada Afiq Khairullah ni siapa ya? Akif ke? Afiq Khairullah siapa? Tahu teacher? Tak tahu. Tak tahu. Siapa ya? Akif Khairullah. Afiq Khairullah. Betul tulis nama kamu. Siapa Afiq Khairullah di sini? Itu nama adik saya. Takut salah kelas. Okey. Okey, semua dah ada buku teks. Okey, jadi hari ini, okey, sebelum saya share yang ini dahulu, kita tengok yang ini sekejap. Okey.
Okey, baik. Assalamualaikum pelajar. Jadi objektif kita hari ini dalam buku teks tu remain saja muka surat 5. Okey, apa objektif kita hari ini? Okey, saya nak awak boleh membaca dan memahami perbualan di dalam buku teks muka surat 5 tu. Okey, ini yang awak perlu capai pada hari ini. Yang kedua, awak boleh bercerita dan mengujar dialog. Mengujar tu maksudnya cakap lah. Okey, ulang semula dialog dengan menggunakan dialog yang ada dalam buku teks. Faham? Awak boleh baca, awak faham, awak boleh ulang balik semula dialog tu. Dan yang ketiga, awak boleh menyatakan sekurang-kurangnya 3 simpulan bahasa yang kita akan pelajari beserta maksud. Jadi, cikgu nak setiap orang nanti paling kurang pun dia dapat ingat 3 simpulan bahasa dengan maksud. Okey, dan dia boleh ulang balik semula lah. Okey, nanti kita akan buat, teacher akan pilih secara rawak, secara random. Okey, untuk kamu beritahu apa simpulan bahasa. Awak akan nyatakan sekurang-kurangnya 3 lah simpulan bahasa yang awak dah pelajari. Boleh? Okey, baik. Sekarang rujuk buku teks kamu. Kita nak pergi pada objektif yang pertama, membaca dan memahami dialog. Okey. Okey, topik kita hari ini ceritanya adalah mengenai program kebun komuniti. Okey, maksudnya mereka buat kebun tapi secara beramai-ramai. Okey, dia buat satu program di mana program yang dia buat itu adalah kebun. Dan kebun itu melibatkan orang sekeliling mereka, jiran-jiran tetangga, semualah orang yang duduk di kawasan persekitaran rumah mereka itulah. Okey. Jadi cuba lihat dekat sini, Encik Husin membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Jadi maksudnya kebun komuniti itu ada di kawasan rumah Hadif lah. Okey, kan kita dah cerita pada awal dulu kan, Hadif. Okey, siapa nak baca situasi 1, 2, 3, 4. Ada tak? Okey, Kristina. Saya nak nombor 2, teacher. Saya nak nombor 1. Okey, Kristina yang pertama, yang kedua. Saya nak nombor 2. Haikal yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ni je. Siapa tu? Dawish. Okey, Dawish yang ketiga, yang keempat baca bawah tu juga. Siapa lagi nak keempat? Dini, boleh Dini? Tak apa, kita belajar, jangan risau. Okey, Dini yang keempat yang bawah ni, boleh? Dini ya? Mat ada problem tak Dini? Tak ada? So okey, boleh. Okey, dan yang terakhir yang ini. Okey, yang tu nanti. Okey, baik. Jadi saya dah tolong baca, semua orang buka buku masing-masing, tolong baca dan fahami. Okey, yang pertama, Kristina dahulu. Dengar tak suara Kristina? Kristina. Kristina baca. Tak dengar suara Putri L. Kristina. Suara awak tak ada. You mute. Dia mute. Putri L Kristina. Mungkin line dia tak okey. Putri L dah hilang. Oh no. Oh, siapa boleh gantikan Putri L? Oh. Ada sesiapa? Teacher. Akil, boleh? Okay. Okey, Akil baca yang pertama tu Akil. Teacher suara kami diam. Baca yang mana teacher? Yang satu ni, sini. Yang penduduk taman tu. Betul. Penduduk taman impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Terima kasih. Tu siapa yang bercakap tu agak-agaknya Akil? Kakak tadi. Agak-agak siapa tu? Encik Husin. Encik Husin. Kan Encik Husin pergi bawa anak dia Hadif dan Hajar. Ni Hadif, ini Hajar. Ini Encik Husin lah tu. Dan Encik Husin berkata, penduduk taman impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Okey, yang kedua, Akmal Haikal. Dia kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Siapa yang bercakap tu?
Ajar. Terima kasih. Bagus. Okey, yang ketiga. Darwish, awak yang ketiga kan? Nah, Ha. Tidur pula dia. Allah. Apa ni? besar hati. Jadi, Mereka membesar hati. Ya Allah, Lagi? ya Alim, ya Hakim, lagi? ya Rashid. Mereka membesar hati untuk Baca je apa yang ditulis ni. Maha bijak, besar hati dan mandi peluh. Okey, itu je. Okey, yang keempat. Siapa tadi? Dini. Okey, Dini. Kangkang kera dengan menambat hati. Okey, terima kasih. Okey, cuba lihat di sini. Ini adalah perbualan di antara Encik Husin dan anaknya semasa mereka pergi ke kebun komuniti. Okey, itu yang Encik Husin cakap tadi. Penduduk Taman Impian ambil berat tentang kebun komuniti. Dan anaknya Hajar berkata apa? Saya rasa kagum. Dia rasa impress. Dia rasa wah, melihat mereka semua berganding bahu mengusahakan kebun itu. Sama-sama usahakan kebun. Okey, jadi gambar yang ketiga tak ada dialog. Mereka nampak, tengok je dekat situ. Mereka bertiga lihat seorang makcik ni buat apa. Gambar yang ketiga, Mutakif. Makcik ni buat apa, Mutakif? Makcik tu ambil sayur. Memetik kita sebut Memetik sayur. Sayur apa tu? Kenal tak tu sayur apa tu? Siapa tahu sayur apa tu? Saya tahu tu macam peas. Yang PEAS tu. Peas dalam tu bahasa Melayunya apa? Tak tahu. Tak tahu. Itu namanya kacang Hijau. Kacang pandai. Ini nama dia kacang panjang. Jadi seorang makcik ni sedang memetik kacang panjang. Dan yang keempat, mereka buat apa tu? Ada yang sedang menyiram sayur. Ni sedang siram sayur. Ada yang sedang mencangkul tanah. Ada yang sedang memetik sayur kacang panjang kan. Ada juga yang sedang memerhati macam mereka yang lain. Okay? Teacher ada dua budak perempuan pakai baju sama. Ada dua budak lelaki pakai baju sama. Kembar. Pelik sama. Kembar terpisah lah tu. Dekat nombor Kan ni okay, tak apalah. Dia salah, dia sama-sama pakai baju yang sama, beli sama. Okay, jadi dekat gambar yang ketiga kita ada besar hati, mandi peluh, sekangkang kera, menambat hati. Okay, dekat sini. Pada suatu hari Encik Husin membawa anaknya hadir dan ke kebun komuniti. Di sana Encik Husin bercerita, ada siapa yang nak bercerita tak? Siapa boleh bercerita mengenai semua gambar ni? Di belakang atas. Ya. Mandi peluh tu apa? Mandi peluh tu apa? Kejap lagi kita bincang kan. Okey. Baik, kalau kamu perasan sekejap kan. Yang warna merah ni ambil berat, berganding bahu, besar hati, mandi peluh, sekangkang kera, menambat hati. Ini semua adalah simpulan bahasa. Sepatutnya kamu dah belajar dah. Okey, masa darjah 3 hari tu awak dah cakap kan ada beberapa simpulan bahasa yang kamu dah belajar. Jadi hari ini kita nak tambah lagi 6 simpulan bahasa. Faham? Okey. Baik, mari kita lihat sikit kamus poket dekat sini. Okey. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Okey. Jadi peribahasa ni kita boleh kategorikan sebagai satu ayat ataupun satu kumpulan perkataan yang ada susunan dia yang tersendiri. Okey, maksud susunan tu macam ni lah. Ambil berat. Salah kalau awak tulis berat ambil. Okey, dia mesti perkataan dia mesti ambil berat. Awak tak boleh tukar jadi berat ambil. Berganding bahu, bukannya bahu berganding. Faham? Tu dia kata, itu yang dimaksudkan seperti susunan yang tetap. Dia punya kedudukan tu betul macam tu. Okey? Jangan ubah.
Dan yang memberi maksud tertentu, setiap perkataan yang diberi kepada kamu ni ada maksud-maksudnya yang tersendiri. Seperti hari tu awak bagi tahu saya, murah hati. Bukan. Apa hari tu awak bagi pada saya? Satu contoh. Hadiah. Apa simpulan bahasa untuk hadiah? Apa dia Mutakif? Hadiah. Apa yang simpulan bahasa untuk hadiah? Buah tangan. buah tangan. Buah tangan. Buah tangan. Buah hati tu kekasih, orang yang disayangi. Buah tangan. Jadi salah kalau andai kata kamu kata Putri memberi tangan buah kepada Tangan. Ahmad. Wow. Salah sebab susunan peribahasa mestilah betul. Kalau kita belajar buah tanganlah kita sebut. Okey? Jangan ubah. Okey, jadi peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa. Inilah simpulan bahasa ni. Okey. Perumpamaan. Perumpamaan, tahu perumpamaan? Hari tu saya dah ajar bagai-bagai tu. Bagai au dengan siapa ingat? Bagai au dengan apa? Tak ingat dah. Bagai au dengan tebing. Bagai anjing dengan kucing. bagai anjing dengan kucing. Itu perumpamaan. Bandingan semacam. Cantik seperti bidadari. Contoh. Okey. Bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat. Okey. Yang ini. Okey. Jadi tolong ingat 6 peribahasa yang ada dalam buku ini. Sekejap lagi kita akan lihat maksud-maksudnya. Okey. Jadi sekarang teacher nak keluarkan buku pemahaman. Buku blue book biru panjang pemahaman. Sila tulis hari dan tarikh pada hari ini. Kamu dikehendaki menyalin simpulan bahasa berserta maksudnya. Okey. So, pastikan semua orang ada buku, tunjuk pada saya terlebih dahulu. Siapa yang tak buka kamera ni, tolong buka kamera. Saya nak tengok buku anda. Saya tak nak awak tak buat apa-apa ya. Okey. Boleh ambil buku biru. Okey. Tulis hari dan tarikh. Tunjuk dengan saya buku. Okey, Akil okey. Fatin Auni okey. Pastikan buku pemahaman ya. Jangan ambil buku penulisan. Pemahaman. Okey, boleh tulis hari dan tarikh. Jasmine, buku mana? Dah ada ke belum? Okey, siapa yang tak ada tolong guna kertas kosong, kertas A4 ke apa, okey? Teacher, saya nak tanya. Pemahaman yang mana? Pemahaman yang mana? Warna biru. Buku biru kan hari tu kita ada buat 2 buku. Satu pemahaman, kan ada tulis dekat atas dia. Awak tulis tak atas dia, Ahmad Hadi? Teacher, saya tulis lepas tu ibu saya tulis. Tak kisahlah, janji nampak perkataan pemahaman dan penulisan. Jangan tersalah sebab penulisan untuk buat karangan, untuk buat ulasan, untuk buat bina ayat. Hari ni kita nak belajar tata bahasa. Teacher, page mula-mula kan? Muka surat yang pertama, betul. Okay, so tulis hari dan tarikh. Hari ini hari? Isnin. Tarikhnya ialah 1 Februari. Februari 2021. 1st of February, my birthday. Jangan tulis dalam bahasa Inggeris 1st Februari. Pastikan ejaan Februari R-I-R, bukan R-Y, R. Teacher. Teacher. Ya. I think I need to check. It's today 1st of February. So today is my birthday, I think. Ya, tadi saya tahu. Awak tak cakap tadi kan. Hari ni hari jadi Christina. Semua dah wish? Selamat hari jadi pada Christina. Saya lambat lagi. Happy birthday. Hari ni Christina punya hari jadi. So boleh tulis apa Cici kat buku pemahaman? sekejap lagi kita nyanyi Putri Okey, kita habis dulu belajar
Apa dia tadi Akil? Apa dia Akil? Tulis apa tadi? Tulis apa teacher? Tulis hari Tulis dan apa? tarikh dahulu. Oh, okey. Okey dah. Jom kita pergi kepada slide show yang saya nak tunjuk ini. Kalau saya suruh salin, awak akan mula salin. Okey. Sekarang jangan salin lagi. Sabar. Apa teacher? Okey. Teacher Okey. apa? Baik, hari Buku ini apa? kita akan belajar mengenai tata bahasa simpulan bahasa. Okey kelas, tajuknya ialah simpulan bahasa. Awak dah tulis hari, awak dah tulis tarikh di sebelah kanan, kiri harinya, bawah tengah, kawasan tengah awak dah biasa buat kan. Tengah-tengahnya tulis tajuk simpulan bahasa. Hari ini kita nak belajar Teacher. simpulan bahasa. Teacher. Ya saya. Buku warna satu. Buku Buku biru. pemahaman. Biru Pemahaman. biru pemahaman. Cuba Tolong tunjuk sikit kawan-kawan. Dah siap, tolong tunjuk sikit pada kawan kamu, takut tersalah. Tengok sikit, tunjuk sikit perkataan pemahaman tu, takut dia salah tengok nanti. Buku biru pemahaman. Dapat? Semua dapat? Okey. Terima kasih yang tunjuk tu. Okey, jadi tajuknya adalah simpulan bahasa. So mari kita tengok. Yang ini tadi cikgu dah beritahu, jangan salin Awak dah membaca dan awak dah faham. Faham ke tak perbualan tadi? Tak faham? Tak. Siapa yang tak faham? Bagi tahu lagi saya daripada Dawish tadi. Okey, sebab tak faham disebabkan ada perkataan simpulan bahasa tu, betul? Okey, nanti kejap lagi kita akan memahami perbualan tersebut dan awak akan nyatakan 3 simpulan bahasa. Okey. Baik, ini tadi. Okey, sekarang yang ni cikgu nak awak salin. Okey, peribahasa. Ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Yang kedua, peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata hikmat. Okey, salin yang ni. Yang ni saya ambil daripada buku teks awak sahaja. Muka Teacher. surat 5. Teacher. Nampak dalam saya punya ni? Teacher. Ya. Teacher. Saya lupa nak bagi tahu ayah saya untuk beli lagi 3 buku biru. Tulis Guna ke? kertas dulu. Ya, tulis kelas. Ni saya bagi masa 2 minit daripada sekarang. Sekejap lagi saya terus sambung saja. So 51, 15, 11, 53 saya hentikan. Okey. So tulis tajuk dia. Peribahasa. Salin kedua-dua ni. Siapa yang tak ada buku tolong guna kertas kosong. Carilah mana-mana kertas dan salin. Alisa, Milia, Ishan, Adam, Kasha. Kenapa tak buka kamera? Fatia, Nashmia. Salin sekarang. Okay, dah teacher. Akil pun tak buka kamera. Takut sangat tayang ke tu kenapa? Salin. Okey, jadi peribahasa yang kita akan belajar, peribahasa tu paling besar lah, okey. Sekarang kita nak belajar anak kepada peribahasa iaitu simpulan bahasa. Okey. So, hari ni kita nak belajar simpulan bahasa. Akmal dah siap salin ke tu Akmal? Cepat. Satu minit sahaja lagi.
Ini ada juga dalam buku teks ya. Jangan risau saya kata awak ni boleh ikut daripada buku teks, muka surat 5, buka perkataan kamus poket tu. Saya ambil di situ sahaja. Hadir Teacher nak tulis dua-dua ke? apa dia? Nak tulis dua-dua ke? Ya, dua-dua. Betul. Teacher dah siap. Ya. Okey kelas, 30 saat lagi. Lima belas saat daripada sekarang. Okey, bagus Alisa. Okey, bagus Amir. Dini pun bagus kalau dah siap. Hadi dah siap ke? Boleh rujuk buku teks. Ada dalam buku teks juga. Okey, baik, masa sudah tamat. Pada siapa yang tak sempat salin, jangan risau, ada dalam buku teks. Muka Teacher surat dah siap. kamus poket. Kalau dah siap, lagi bagus. Okey, boleh cikgu sambung. Baik, jadi apa yang kamu kena faham, simpulan bahasa yang kita nak belajar hari ini adalah salah satu Siap. peribahasa. Faham? Okey, peribahasa paling besar. Bawah dia adalah simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam pepatah dan kata-kata hikmat. Okey, pada kamu kita akan belajar simpulan bahasa sahaja dulu. Kita nak kenal dulu simpulan bahasa, baru kita pergi yang lain-lain. Faham? Semua faham? Boleh faham ya? Jadi kalau orang tanya, okey, tahu peribahasa? Tahu. Apa contoh peribahasa? Simpulan bahasa. Okey? Boleh sampaikan begitu. Okey, baik, kita tengok terus di sini. Okey, ini adalah simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa, saya bagi tahu awal-awal, simpulan bahasa adalah perkataan, dua perkataan yang digabungkan bersama yang memberi maksud yang berbeza. Okey, macam mana nak kenal simpulan bahasa? Awak tadi ada tanya kan? Cikgu saya tak ingatlah simpulan bahasa. Apa itu simpulan bahasa? Dia adalah dua perkataan, satu perkataan, dua perkataan yang kita gabungkan dan memberi maksud yang lain. Contohnya kaki ayam. Siapa tahu apa maksud kaki ayam? Pakai selipar. Tidak memakai selipar. Bukannya kaki ayam maksudnya awak ambil kaki ayam yang dekat orang jual tu. Ha, ni kaki ayam je. Bukan itu. Ali berkaki ayam semasa bermain di padang. Bukan maksudnya Ali tu pakai kaki ayam. Faham? Kaki ayam adalah tidak memakai kasut. Boleh faham? Okey, itu satu simpulan bahasa. Apa Teacher lagi? nak tanya. Ya. Tulis ke? Apa dia? Tak dengar. Tulis ke? Tulis ke, sabar dulu, belum lagi. Bila teacher suruh salin nanti baru awak salin Okey, itu contoh satu simpulan bahasa. Yang ini. Nampak jadual yang saya bagi ni? Jadual ini saya ambil, ini semua simpulan bahasa yang saya ambil daripada buku teks. Perasan tak? Ambil berat. Ada tak dalam buku teks tadi? Okey. Ada? Inilah simpulan bahasanya. Okey. Jangan salin lagi, saya terang terlebih dahulu. Okey, simpulan bahasa yang pertama ialah ambil berat. Apa maksud ambil berat? Memberi perhatian. 'Yan. Amah Hadi ambil berat tak tu?
Adakah dia mengambil berat dalam kelas bahasa Melayu? Kalau dia memberi perhatian, maksudnya dia seorang yang mengambil berat. Faham? Okey, ni ambil berat. Ada yang tak faham tak mengenai maksud ambil berat? Okey, kalau dia memberi perhatian kepada sesuatu. Contoh, kawan dia sakit. Dia terus call kawan dia. No? Awak sakit ke? Awak demam? Dah makan ubat? Awak bertanya khabar pada kawan awak yang sakit. Awak sedang mengambil berat. Awak guna simpulan bahasa lah dekat situ. Faham tak? Boleh faham ambil berat? Okey, yang kedua. Cuba lihat rujuk pada buku teks tu. Okey, rujuk pada buku teks nombor 1 tu. Penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun community. Jadi ambil berat dekat sini bermaksud memberi perhatian. Jadi penduduk Taman Impian tu sangatlah memberi perhatian kepada kebun community. Dia really take care. Okay. Sangat-sangat menjaga tentang kebun community. Boleh faham dah dialog yang pertama tu? Boleh? Ada tak yang tak faham? Okay, dah faham, bagus. Okay, kita pergi kepada yang kedua. Berganding bahu. Okay, berganding bahu maksud bekerja sama. Tahu tak bekerja sama tu apa? Tak faham terus tanya dengan teacher ya. Bekerja sama maksudnya membuat kerja bersama-sama. Buat kerja bersama-sama. Okay, cuba lihat dialog yang kedua. Tulis ke? Kejap lagi awak salin teacher terang dulu. Okay, cuba lihat dekat awak punya buku teks tu. Okay. Saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Apa maksud berganding bahu tadi? Cikgu bagi tahu. Bekerja sama. Bekerja sama. Okay, dia kagum sebab mereka semua ni bekerja sama nak usahakan kebun ni. Together lah, do work together dekat kebun tu. Jadi kita boleh guna berganding bahu. Okay, contoh kalau anda kata dekat sekolah, Hadif, Ishan, Firaz sama-sama tolong teacher angkat buku. Jadi kita boleh panggil ketiga-tiga kamu tu sedang berganding bahu. Sebab sama-sama angkat benda yang berat. Faham? Boleh? Okay. So kita continue seterusnya. Besar hati. Apa maksud besar hati? Adakah sebab hati awak makin besar? Hadif? Adakah maksud hatinya besar? Tak. Apa maksud besar hati Hadif? Merasa bangga, megah, gembira. Kamu berasa bangga, rasa megah dan rasa gembira, kita boleh guna simpulan bahasa besar hati. Contoh, Dini dapat hadiah daripada cikgu. Okey, dia dapat nombor 1. Jadi, Dini berasa gembira tak? Mestilah gembira, betul tak? Okey, so dalam ayat kita boleh guna selain daripada Dini berasa gembira kerana mendapat hadiah, boleh kita tukar gembira kepada besar hati. Dini berasa besar hati kerana mendapat hadiah daripada Cikgu Wana. Contoh. Boleh faham? Besar hati. Ada soalan tak setakat ni? 3 ni dulu. Any question? Mungkin tak faham. Tak boleh tulis kecil. Kejap lagi. Okay. Teacher explain dulu. Lepas tu baru awak salin supaya awak dengar, supaya awak dapat dengar dulu. Okay, itu besar hati. Okay, seterusnya. Mandi peluh. Apa tu mandi peluh? Adakah dia sebagai shower dia untuk dia mandi? Tu ke maksudnya? Apa maksud mandi Dia peluh? mandi lama sangat. Oh ya Allah ya Tuanku. Itu direct translate. Ni simpulan bahasa. Baca Hadif maksud dia mandi peluh. Bekerja dengan bersungguh-sungguh. Okay. Darwish yang tolong bacakan. Okay, bekerja dengan bersungguh-sungguh. Kalau nampak orang bekerja dengan bersungguh-sungguh, kita boleh panggil dia sedang bermandi peluh. Okay, bermandi peluh. Bekerja dengan bersungguh-sungguh. Macam tadilah dekat kebun community tu kan, mereka tu serius buat kerja, betul tak?
Okey, jadi mereka sedang bekerja dengan bersungguh-sungguh, bukannya duduk melepak je kat tepi tu, merilek je. Okey, itu bukan mandi peluh. Mandi peluh dia buat kerja sungguh-sungguh. Okey. Mandi peluh. Sekangkang kera. Tolong ambil tahu, sekangkang kera bermaksud tanah atau kawasan yang sempit, tidak luas. Kalau kawasan rumah, contohlah rumah awak, tanah dia kecil je, muat-muat rumah awak je, tak boleh nak tanam apa-apa. Jadi kita katalah kawasan rumah awak tu sekangkang kera. Kawasannya kecil saja. Dia tak muat pun. Okey, nak tambah apa-apa. Okey, itu sekangkang kera. Okey, akhir sekali menambat hati. Apa maksud menambat hati dekat situ? Memikat hati. Faham tak memikat hati tu apa? Tahu. Betul. Okey, memikat hati maksudnya lebih kepada kita rasa macam sukalah, betul tak? Okey, berjaya menyukai seseorang. Okey, orang tu berjaya menyebabkan hati kita berasa gembira dan senang. Itu memikat hati. Okey, boleh faham? Boleh? Tulis ke? Okey, boleh tulis sekarang. Saya bagi 5 minit untuk tulis. Pastikan buat dalam bentuk jadual. Guna pembaris. Make sure dalam bentuk jadual Jangan tulis macam tu saja. Ikut masa saya buat ni. Simpulan bahasa maksud. Ambil berat maksudnya memberi perhatian. Tulis dalam buku pemahaman ke penulisan? Pemahaman lah sayang, dari tadi lagi kan kita guna yang tu. Okay. Ini buku Yang ni ke je? boleh tulis sekarang. Yang ni? Yang ni ke? Ya, yang ni lah. Dalam buku tak ada maksud. Saya yang beri maksud. Alhamdulillah. Okay, 5 minit. Boleh salin. Mutairah dah salin belum tu? Guna pembaris ya, buat ni, buat kotak macam ni. Pastikan kemas. Dia Kaisra okey ke? Senyap je tu. Okey, pastikan kamu faham simpulan bahasa beserta maksudnya. Okey, bukan sekadar salin sahaja, mesti faham maksudnya. Nanti nak dalam karangan. Ya. May I go to toilet please? Boleh. Dua minit lagi kelas. Apa yang batuk tu? Boleh saya tahu? Ini ada tanya soalan. Why don't they just use bekerja sama? Why don't they use berganding bahu? Oh, soalan yang sangat bagus. Okay. Sambil-sambil salin, teacher explain. Okay, Dini? Ada Dini? Okay. Kenapa dia tak guna bekerja sama sahaja? Okay, macam ni. Bahasa Melayu, okay. Bahasa Melayu ni sangat terkenal dengan
cakap yang bersopan santun, cakap yang dengan penuh berbunga-bunga lah kalau orang cakap kan. Okey, maksudnya macam ni. Kita orang Melayu biasanya tak direct bila kita bercakap. Okey? Daripada dulu-dulu lagi lah. Okey, kita belajar ni sebab kita tak nak direct. Tak adalah kan orang sekarang kan suka direct cakap, betul tak? Awak ni malas lah. Betul? Bila awak sebut macam tu orang terasa hati tak? Macam tu. Awak ni malas lah buat kerja. Agak-agak orang terasa hati tak? Sedih tak orang dengar? Sedih kan? Okey? Jadi orang Melayu dulu, okey, dia tak nak direct cakap macam tu. Malas awak ni, kita tukar malas tu kepada berat tulang. Dia guna perkataan simpulan bahasa. Awak ni berat tulang lah. Dia jadi lebih lembut lah percakapan tu. Tak adalah orang terasa sedih sangat bila cakap berat tulang sebab tak semua orang faham. Okey, maksud berat tulang tu. Okey, jadi orang tak adalah terasa hati. Okey, sebab tu kita guna simpulan bahasa actually. Simpulan bahasa ni bagus sebab nak menjadikan sesuatu ayat tu lebih Kita dah siap. dalam bahasa Melayu. Okey, boleh faham Dini? Teacher dah siap. Dah siap, bagus. Boleh Dini? Did I answer your question? Okey, kita nak jadikan ayat tu lebih cantik. So kita tambah simpulan bahasa, okey? So kalau anda kata kamu bina ayat, kamu buat karangan, kamu tambah simpulan bahasa, extra marks for you. Markah lebih untuk kamu berbanding awak tak guna simpulan bahasa. Jadi banyakkan baca simpulan bahasa, tambah dalam ayat. Teacher, may I go toilet? Boleh. Okey, 1 minit lagi kelas. Okay, siapa yang dah siap tu boleh ingat-ingatlah maksud tu semua. Sekejap lagi saya tanya At least 3 simpulan bahasa yang awak boleh beritahu saya. Contoh saya cakap, okay Putri, apa 3 simpulan bahasa yang awak belajar hari ni? Putri pun tutup buku, ingat ambil berat, berganding bahu dan mandi peluh. Apa maksud ambil berat? Teacher tanya sekejap lagi. Ambil berat tu memberi perhatian. Okay, give attention. Berganding bahu tu apa? Bekerjasama. Okey, awak boleh beritahu. Okey, simpulan bahasa dan maksudnya. Ingat. Sebab kejap lagi kita ada aktiviti. Satu aktiviti yang memerlukan kamu ingat simpulan bahasa dan juga maksudnya. Hadif dah siap? Laju sikit tulis Hadif. Kita dah masuk dah jam 4 ni, kena buat karangan laju. Kena perbaiki sedikit, okey? Laju sikit. Teacher dah siap. Bagus. Saya lagi satu je, teacher. Satu lagi, okey, cepat. Masih ada masa. Dah. Dan teacher. Dah? Dan Dah kan? dan teacher. Yang girls ni dah ke belum? Alisa dah? Dah. Zia Kaisar Dah, dah dah. ke belum? Dan Dah ke belum Zia Kaisra? saya sudah siap. Bagus. Macam itulah jawab. Bukan dan. Saya sudah siap. Kita kelas bahasa Melayu.
kena banyak cakap bahasa Melayu. Okey, masa sudah pun tamat. Okey, jadi tolong ingat simpulan bahasa kita ada 6 hari ini beserta maksudnya. Okey, kita belajar simpulan bahasa bukan saja-saja, tak. Okey, betul Dini. Okey, sekurang-kurangnya 3. Dengan maksud ya Dini. Okey, ingat. Okey, sebab nanti lebih bagus awak masukkan ke dalam bina ayat. Okey, kejap lagi kita nak awak buat bina ayat sedikit dengan ke-6 simpulan bahasa yang kita pelajari. Okey. Okey, jadi aktiviti hari ini apa yang kita nak buat? Okey, bina ayat secara lisan dengan menggunakan simpulan bahasa yang sudah dipelajari. Jadi kita ada 6 peribahasa tadi. Okey, jadi saya nak dengar secara lisan sahaja. Okey. Nanti siapa yang nak saya pilihlah, okey, ataupun sukarela pun boleh. Teacher, lisan tu apa? Apa dia lisan? Maksud lisan tu cakap terus dengan saya, okey? Directly cakap lah. Boleh? Okey. Tak faham. Teacher, satu ayat je ke? Satu ayat sahaja. Betul. Lisan tu maksudnya cakap terus dengan saya. Tak perlu tulis. Faham? Faham Putri? Awak bina ayat Maksudnya spontan kena saja. guna ayat tapi Awak bina ayat tapi secara So, bercakap. maksudnya Kena tulis ke? Tak perlu tulis pun. Yang ni tak perlu tulis Okey. Tapi kalau nak tulis pun lebih bagus jugalah bina ayatnya. Okey, yang ni saya beri satu contoh. Ambil berat. Aina sangat mengambil berat. Kelas jangan pelik kenapa saya tambah meng. Sebab ambil berat ini simpulan Jadi, bahasa. tulis ke? Betul? Kita boleh tambah imbuhan. Tak ada masalah. Okey. Cik, tulis ke? Boleh tulis, tak ada masalah. Bina ayat. Okay, Aina sangat mengambil berat tentang kesihatan sahabat baiknya yang sudah demam beberapa hari. Nampak tak saya guna ambil berat. Aina sangat mengambil berat. Apa maksud mengambil berat tadi? Okay. Apa maksud mengambil berat? Ambil berat tu maksud apa? Teacher. Teacher, Memberi perhatian. Hari kerjasama. Bagus. Teacher. Memberi perhatian. Ya Firas. saya rasa saya dah ada ayat dah. Oh, awak dah ada ayat sendiri. Okey, boleh juga saya boleh dengar. So Firas nak ayat pertama ambil berat? Nak cuba ambil berat? Ambil berat, saya ambil simpulan bahasa lain. Awak nak yang lain, simpulan bahasa lain. Okey, boleh? Okey, ini ambil berat Jadi saya dah bagi. Kalau anda kata kamu nak bagi pun boleh. Ada siapa-siapa yang nak berkongsi ayat ambil berat yang lain selain pada ayat saya? Okey, Saya akan tak. tulis awak punya ayat. Sekejap Saya akan tulis ayat awak tu. Ada siapa-siapa nak boleh fikirkan ayat awak mengenai perkataan ambil berat? Okey. Okey, ambil berat saya tak boleh. Siapa-siapa yang boleh buat ambil berat? Ada? Saya tulis ayat dia di sini. Ada yang nak cuba? Ayat ambil berat. Apa lagi? Ayat lain selain daripada ayat saya. Saya tulis ayat awak dalam slide saya. Berat akan adik perempuan saya. Ada siapa-siapa nak Ya. cuba? Ya. Saya nak cuba. Okey, boleh. Saya mengambil berat atas adik perempuan saya. Saya mengambil berat Atas adik perempuan saya. atas adik perempuan saya. Ah, Macam ni ke yang teacher tulis ni? yes. Okey. Agak bagus juga tapi ada kesalahan sikit saja Darwish, sikit je. Saya mengambil berat atas apa? Kesihatan ke? Kesakitan ke? Pelajaran. Atas pelajaran. Itu baru betul. Okey, ini contoh daripada kawan kamu. Nampak tak Putri? Darwish bagi tahu tadi. Dengar tak? Jadi dia cakap dengan mulut dia tadi itu adalah secara lisan. Boleh faham?
Dia tak tulis, dia cakap sahaja. Saya yang tuliskan. Boleh faham? Okey, Darwish, cubaan yang baik. Bagus. Okey, kita pergi yang kedua. Berganding bahu. Saya ni lah. Okey, Firas yang ni, berganding bahu. Okey. Okey, Firas, silakan. Faris dan Ahmad sedang mengganding bahu mengemas bilik ruang tamu. Faris dan Ahmad sedang berganding bahu mengemas di ruang tamu. Sangat bagus, Firas. Cubaan yang baik. Okey, ini daripada Firas. Paling besar pula. Okey, ada lagi yang nak cuba? Seorang lagi. Saya. Darwish dah tadi, orang lain lah pula. Alah. Tak apa, sekejap lagi. Ada banyak lagi kat sini. Yang perempuan, seorang lelaki dah bagi. Perempuan berganding bahu. Pick up nama Girls banyak tak nak ni. Jawab. Kalau Sukurela memang tak ada lah tu. Huzaira, mungkin boleh cuba berganding bahu. Huzaira. Atau selain Huzaira nak cuba? Tak ada? Okey, masuk pun tak cukup. Okey, yang ketiga, besar hati. Ada siapa-siapa nak cuba besar hati? Saya. Kita bagi orang yang belum cuba dulu, boleh tak? Darwish. Boleh? Boleh lah. Boleh lah, okey. Dini, besar hati. Buat ayat besar hati. Alisha membesar hati kerana memenang di dalam dalam? Jangan fikir. Okey dah tu. Semula-semula Dini. Kuat sikit suara. Alisha membesar hati. Okey, Alisha berbesar. Okey, dia tak boleh Berbesar hati okey, berbesar hati kerana memenangi di dalam pertandingan. Kita tambah pertandingan. Pertandingan apa? Competition apa? Pertandingan mewarna. Pertandingan mewarna. Panjang sikit. Di mana? Dia masuk pertandingan mewarna di mana? Di sekolah. Di sekolah. Okey, sangat senang saja. Besar hati paling mudah ayat. Alisha berbesar hati. Ini imbuhan yang betul untuk besar ya. Bukan membesar hati. Okey, dia berbesar hati. Gembiralah. Alisha gembira kerana memenangi pertandingan mewarna di sekolah. Siapa lagi nak cuba? Mutakif, cuba satu. Besar hati. Atau ada orang lain? Fatin Auni. Okey, Fatin? Cikgu Ahmad berbesar. Kuat sikit lagi. Teacher tak dengar suara awak. Cikgu Ahmad berbesar hati menerima hadiah dari guru besar. Semula Cikgu Ahmad berbesar hati Menerima hadiah hadiah, okey. dari guru besar. Daripada, okey. Daripada guru besar. Okey, sangat bagus. Okey, itu dia berbesar hati. Cikgu Ahmad berbesar hati. Gembiralah sebab menerima hadiah daripada guru besar. Sangat bagus dua-dua ni. Okey. Seterusnya, mandi peluh. Apa maksud mandi peluh tadi, Jasmine? Mandi peluh, Jasmine? Apa maksud mandi peluh? Bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan bersungguh-sungguh. Work hard. Okey. Sungguh-sungguh. Siapa boleh bagi contoh? Saya nak panggil orang. Ahmad Hadi.
Bagi satu contoh ayat Ahmadi mandi peluh. Bekerja dengan bersungguh-sungguh. Saya tengah fikir. Tengah nak fikir. Baru nak fikir? Okey. Boleh fikir. Ada yang nak cuba? Nak? Darwish, okey. Kejap lagi Ahmadi Kami mandi peluh untuk menyiapkan kerja sekolah yang diberi oleh guru. Kami mandi peluh Untuk menyiapkan kerja sekolah yang diberi oleh guru. yang diberi oleh guru. Okey. Yang ini cikgu tak bagi tahu tadi. Okey. Tapi nasib baik ada orang bagi contoh. Sangat bagus. Okey. Untuk mandi peluh, kita tak biasa gunakan untuk kerja yang tak nampak peluh sebenarnya. Okey. Tak ada pun kan buat kerja sekolah sampai peluh kan? Mandi peluh ni dia Mana? Kadang-kadang saya boleh. ya ke? Oh, tapi jarang lah kan kadang-kadang kan sebab ada bau kipas. Betul tak? Okey. Okey. Kita tak biasa guna mandi peluh untuk siapkan kerja sekolah. Dia lebih susah, lebih teruk sedikit. Mungkin Darwish boleh tukar sikit daripada menyiapkan kerja sekolah sebab kerja sekolah tak ada pun awak bermandi peluh. Biasanya mandi peluh dekat bawah cahaya matahari buat kerja. Macam tu. Mungkin Darwish boleh bagi satu pekerjaan yang betul-betul bawah terik matahari. Yang boleh betul-betul awak bermandi peluh. Saya macam ada contoh senaman. Oh, okey. Kejap. Senaman tu bukan bermandi peluh. Senaman tu memanglah awak berpeluh. Bermandi peluh ni awak buat satu pekerjaan yang menyebabkan awak bekerja dengan bersungguh-sungguh. Teacher, saya nak tukar ayat ni boleh? Tukar ayat. Menyiap kerja sekolah tu awak tukar. Kan tukar semua boleh? Tukar semua. Semua. Okey, boleh. Kami bergotong royong bersama guru-guru. Mana mandi peluhnya? Kami mandi peluh. Kami bergotong. Sudah. Kejap. Teacher tambah. Kami bermandi peluh. Saya nak cuba. Boleh. Kejap lagi Putri. Kejap Kami bermandi peluh ketika, saya bantu Darwish, ketika apa? Ketika bergotong royong. Bergotong royong. Buat apa? Bergotong royong di mana? Di hadapan sekolah. Ketika bergotong royong untuk membersihkan Sekolah. Macam tu lah baru betul Okey. Putri. Abang. Kejap. Abang buat apa? Membuat air. Bermandi peluh Okey. ketika Shush. Ketika Membaca. membaca buku, dia boleh bermandi peluh. Kadang-kadang saya Tadi kan teacher dah bagi tahu kalau bermandi peluh ni kebiasaannya pekerjaan yang dibuat tu memang betul-betul di bawah terik matahari dan memang dia bekerja. ketika Sebab tu dalam buku teks di masa dekat kebun dia bermandi peluh. teacher. Main bola bola yang kena tendang tu. Main futsal. Main bola tu memang dia bersenam. Tak padang. Confirm dia berpeluh. Itu berpeluh bukan bermandi peluh. Ya. Okey. Abang bermandi peluh ketika berkebun. Sangat bagus. Berkebun di mana? Panjang sikit. Ayat awak dah kena panjang-panjang. Berkebun di depan rumah. Di depan rumah. Okey. Sangat bagus. Cubaan yang baik Putri. Dah boleh faham lah tu kalau boleh bina ayat. Okey. Akhir sekali. Apa ni? Sekangkang kera. Belum lagi. Seorang saya nak sekangkang kera. Apa maksud sekangkang kera tadi? Boleh Akil? Baca sekangkang kera tu macam tempat yang sempit. Tempat yang sempit, kawasan yang sempit, tanah lah biasanya.
Tanah tu sempit. Okey, siapa boleh bina ayat sekangkang kera? Cepat, Mutakif. Mutakif sekangkang kera. Cubalah. Ishan. Tak ada orang. Akmal. Sekangkang kera. Tanah kawasan yang sempit. Macam mana nak buat ayat? Teacher bantu dengan rumah. Tahu lagi. Rumah siapa Akmal? Saya tak tahu lagi je. Sudahlah tak tahu lagi pula. Siapa nak bantu? Teacher dah bagi tolong dah rumah. Rumah siapa? Bagi nama. Rumah Ali contohnya. Rumah Ali. Hanyalah sekangkang Hanyalah sekangkang kera. Kerana apa awak cakap rumahnya hanyalah sekangkang kera? kerananya tidak betul. Macam mana? Ahmadi? Kerana? Aku tak tahu. Kita menafik. Sekangkang kera maksudnya kawasan yang sempit. Agak-agak rumah Ali tu sekangkang kera sebab apa agaknya? Duit tak cukup nak bina rumah yang besar. Maksudnya dia seorang yang kurang berkemampuan, betul tak? Betul. Kerana dia kurang berkemampuan ataupun kita panggil miskin lah sekarang, betul? Rumah je sekangkang kera je, tak mampu nak beli besar-besar. Okey. Okey, akhir sekali menambat hati. Siapa boleh buat menambat hati? Memikat hati. Siapa tak jawab, kita tanya last kejap lagi. Menambat hati, ada sesiapa? Boleh bina ayat. Hadif. Amir. Sebaik menambat. Ingatkan. Ya, saya. Okey. Yes, teacher. Siapa? Akmal Okey, Akmal. Okey. Senyuman Ali menambat hatinya. Siapa? Semula-semula? Senyuman Ali menambat hati menambat hati ibunya. Wow, manisnya, so Teacher. sweet. Teacher, it's 12:30. Teacher, it's 12:30. Ya, okay, I know. Thank you for remind me. Okay, senyuman Ali menambat hati. Betul lah tu, sesuatu yang menyenangkan hati bolehlah guna. Ali senyum ada lesung pipit dekat sini. Menambat hati semua orang. Okay? Okay, terima kasih for your ni. Okay, so before we end, sebelum kita habis kelas kita, saya nak tanya pada orang yang tak menjawab lagi. Okay, seperti Hadif. Hadif dah jawab ke belum soalan? Belum, Belum. teacher. Teacher, bukan ke Beri teacher saya suka nak satu nyanyi. peribahasa yang kita belajar hari ni, Hadif. Teacher Ya, suka ya. nak nyanyi happy birthday kat Putri. Kejap lagi kita nak nyanyi. Okay? Hadif, bagi satu simpulan bahasa yang kita belajar. Teacher. Awesome. Hadif baru lagi belajar, Hadif. Takkan tak ingat dah? Teacher. Ya. Bagi laptop saya sikit. Saya kena pergi saja. Peluh. Okey. Okay, mandi peluh. Akif K. Akif, satu simpulan bahasa. Ambil berat. Ambil berat. Tak dengar lah Akif. Hana, satu simpulan bahasa. Hana Safia, satu simpulan bahasa. Okay. Hana ni kemana perginya? Hana, satu simpulan bahasa. Okay. Putri L, tiga simpulan bahasa. Sebab hari ni hari jadi dia. Jadi kena 3. Okay. Putri, 3 simpulan bahasa yang dipelajari.
Tak dengar suara awak Putri. Tadi kena buat apa tak dengar. Sekarang boleh? Kita kena buat apa? Tak dengar tadi. Saya minta peribahasa, simpulan bahasa yang kita dah belajar hari ni. Ambil berat, Ambil berat. Lagi? mandi peluh, Mandi peluh lagi. besar hati. Okey, baik. Okey. So tolong ingat minggu depan pula. Hari esok saya tanya semula simpulan bahasa sebelum kita start kelas kita. Boleh? Okey, so sebelum kita habis nyanyi sikit untuk Putri L. Happy birthday. Semua mic boleh on. Okey. So, 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Christina. Happy birthday to you. Aduh. Aku nyanyi bahasa Inggeris ni. Bahasa Melayu pula. Christina. Okay, selamat hari Alah jadi. bola. Jadi. Okey. Birthday. Jadi. Okey. Happy birthday, Christina. Okey kelas. Okey nanti wish dekat Putri. Bye. Okey. Alright, so sebelum kita habiskan kelas kita, we end our class. Dah habis. Ada enough. Okey, kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa amanu wa amilus solihati. Amin. Okey.